Mari kita bincang jawapannya kelas. Jadi kamu boleh ni tengok video cikgu sambil bincang jawapan. Okey, mengawal kadar metabolisme badan. Jadi hormon tiroksina kan, thyroid. Mengawal pertumbuhan badan, DA. A ni kepala di cerebrum. Bertindak kecemasan, adrenalina. C. Pankreas mengawal aras glukosa dalam darah. Mengawal kita haid ovari. Okey. Apakah hormon yang mengawal ciri seks sekunder ya? Hormonnya bukan kelenjar. Jadi hormon ciri seks sekunder lelaki. Hormonnya adalah testosteron. Kelenjar testis. Kelenjar endokrinnya testis. Okey. Baca soalan ni. Hormonnya mengawal pertumbuhan adalah hormon pertumbuhan lah. Hormon pertumbuhan memang. Hormon pertumbuhan. Menukarkan glukosa kepada glikogen, insulin. Meningkatkan kadar penepasan dan degupan jantung, hormon adrenalina. Adrenalina. Okey. Mengekalkan ketebalan dinding uterus. Dinding uterus ni adalah progesteron. Ini adalah hormon ADH. Ingat si ADH, singkatan boleh. Aras glukosa dalam darah, of course lah insulin kan. Hormon insulin. Kelenjar pankreas. Ingat ya, hormon insulin, kelenjar pankreas. Mengawal kitar haid adalah sama juga ya, progesteron. Meningkatkan kadar metabolisme, of course lah thyroxina. Sperma, of course lah hormon kan dia minta. Hormon, jadi testosteron, bukan testis ya. Okey. Namakan aku cukup bincang tu. Apakah hormon yang dirembaskan ketika kita berjumpa ular sawah? Of course lah hormon adrenalina ya, adrenalina. Namakan hormon yang berfungsi menukarkan glukosa kepada glikogen. Of course lah hormon insulin. Okey kelas. So kamu bacalah kesan kekurangan dan kelebihan hormon ni. Sebab kalau kurang pun tak boleh ya. Kalau macam pertumbuhan kurang, kekerdilan lah itu yang kerdil ni. Kalau berlebihan hormon pertumbuhan pun kegergasian. Okey, bacalah yang lain tu ya. Yang cikgu suka ni, inilah estrogen sama progesteron ni. Kalau estrogen kuranglah ciri-ciri keperempuanan dia. Tapi kalau berlebihan, dia ada pada lelaki lah. Sifat keperempuanan pada lelaki yang yang sindrom Turner ke Klinefelter yang ada sifat keperempuanan pada lelaki tu. Dia akan jatuh kepada sindrom. Progesteron ni dia tiada berlebihan, dia ada kekurangan saja. Kalau kekurangan, dia akan masalah haid, sakit kepala, sembelit dan boleh gugur. Testosteron kalau berlebihan pada lelaki, kalau kurang ya, menjejaskan ciri seks sekunder lelaki. Sperma kurang, lambat akil balik. Akil balik lelaki sepatutnya bila? Tingkatan 1. Ada orang tingkatan 3 baru akil balik. Apa itu akil balik? Kamu faham-fahamlah sendiri ya. Okey, jadi kalau berlebihan sifat kelelakian pada wanita. Ini sindrom apa tu yang ada lelaki pada wanita tu? Itulah dia akan jatuh kepada sindrom. Okey, latihan ni kita cuba. Aras glukosa rendah disebabkan oleh kekurangan hormon. Cukup. Aras glukosa rendah disebabkan oleh kekurangan hormon, kurang hormon insulin lah. Kurang hormon ADH, antidiuresis, boleh menyebabkan penghasilan air kencing yang berlebihan, urine ya, air kencing yang berlebihan. Kegergasian adalah disebabkan oleh kelebihan hormon pertumbuhan. Kalau hormon pertumbuhan berlebihan pun boleh jadi gergasi. Puncak akil balik disebabkan kurang hormon testosteron. Insulin berfungsi untuk menukarkan glukosa kepada glikogen. Okey. Kadar metabolisme rendah disebabkan kurangnya hormon tiroksina. Okey kelas. Okey. Seterusnya rupanya sudah on. Okey, seterusnya adalah kita tengok soalan ni ya. Kita jawab soalan cepat-cepat. Okey, apakah yang menyebabkan kesan orang beguk di sini ni? Kita cakap beguk kan. Dia ada dua tu, beza tu beguk sama goiter. Okey, tak apa. Ini adalah disebabkan oleh kelenjar thyroid yang kurang berfungsi lah. Okey, seorang remaja perempuan tidak menunjukkan ciri seks sekundernya, kurang keperempuanannya sebab ovarinya tidak berfungsi. Okey, kitar haid tidak teratur, of course lah. Dia ovari yang masalah. Okey kelas.
Seterusnya, seorang remaja perempuan menengok cerita seram. Jadi kelenjar yang terlibat kelenjar adrenal, hormon adrenalina. Okey, nombor 5, kelenjar endokrin. Manakah kelenjar induk yang cikgu bilang mengawal kelenjar lain adalah pituitari. Dia ketua bagi kelenjar yang lain. Okey, mari kita tengok yang lain. Laju-laju sikit. Okey. Nombor 6. Seorang lelaki. Sengaja dia cakap seorang lelaki. Kelenjar R dibuang. Kelenjar R tu adalah pankreas. Jadi lelaki ke dia perempuan sama juga. Dia akan menyebabkan glukosa dalam badannya lah. Masalah. Jadi aras glukosa dalam darah meningkat. Kelenjar yang manakah menyebabkan pembekakan pada leher? Kelenjar tiroid. Kelenjar manakah yang mata terbonjol akibat mata terbonjol. Pernah kamu nampak ke orang mata terbonjol? Cikgu pernah nampak ya. Akibat berlebihan hormon tiroid. Ini bahayanya. Sudah leher bengkak, mata tertonjol lagi. Boleh menyebabkan kematian. Tapi alhamdulillah yang cikgu jumpa orang tu masih lagi hidup sampai sekarang lah. Okey. Nombor 9. Nombor 9 ni apa? Kekerdilian. Orang kerdil akibat kesan lebihan atau kurangnya hormon kelenjar Q. Di manakah kedudukan hormon kekerdilan ni adalah pada hormon pituitari. Okey. Pertumbuhan kan? Okey, jangan kamu keliru sebab pituitari pun ada pertumbuhan, di thyroxina pun ada pertumbuhan, tapi yang betul-betul yang kegergasian dengan kekerdilan ni adalah hormon pituitari. Okey. Nombor 10. Semasa pulang, Alia bertempiaran dikejar seorang anjing. Seekor anjing. Jadi itu adalah hormon adrenalina ya kelas. Jadi C pula B. Okey, cikgu laju. Okey, sekarang ni nombor ini. Okey, mari kita jawab soalan ni. Soalan bahagian B SPM sama juga SPM sekarang dengan SPM dulu. Okey, apakah P tu apakah dia mintakan namakan kelenjar P dan Q? Okey, jadi P adalah kelenjar, mesti ada perkataan kelenjar ya. Pituitari. Okey, Q adalah tak payah kelenjar, dia mesti ovari sahaja ya kelas. Okey. Lepas tu dia kata apakah fungsi hormon yang dirembeskan oleh kelenjar P? Jadi dia bukan minta nama, dia minta fungsi. Jadi kelenjar P adalah merangsang pertumbuhannya, dia merangsang pertumbuhan di peringkat kanak-kanak. Di peringkat kanak-kanak ya. Jadi kalau ada masalah awal-awal itu yang kanak-kanak tu akan jadi kekerdilan lah. Okey, mengawal. Okey, yang Q tu adalah of course lah ovari. Dia kawal ciri seks sekunder perempuannya, kawal ciri seks sekunder. Itu lagi selamat lah kalau kamu cakap mengawal kita haid, ciri-ciri penembalan dinding uterus untuk penempelan embrio pun lagi bagus. Tapi untuk selamat kamu sebut saja mengawal ciri-ciri seks sekunder perempuan. Jangan tertinggal perempuannya. Okey, nyatakan kesan wanita jika kelenjar Q dikeluarkan. Terbaliklah kelas. Kalau dia tiada, of course lah ciri seks sekunder perempuannya terganggu. Jadi terbalik sajalah. Ciri seks sekunder perempuannya terjejas. Ciri seks sekunder perempuan terjejas, terganggu. Apa lagi ya? Macam itulah. Jadi dia tidak ada ciri-ciri keperempuanannya lah. Kitar haidnya tiada, buah dadanya tiada, macam tu. Dikeluarkan, mungkin ada masalah kan? Masalah. Okey. Situasi dikejar anjing. Kita tengok ni ya. Cuba laju-laju sikit. Okey, nyatakan dua sistem. Ketika kamu dikejar anjing, dia minta dua sistem badan. Of course lah. Hormon adrenal dirembeskan kan. Cikgu cakap tu dirembeskan sebab kamu dalam ketakutan. Tapi kamu berlari dengan laju. Okey, berlari dengan pantas, ada peluh semua kan. Jadi ini adalah dua gabungan tau. Gabungan sistem kelenjar, sistem endokrin kamu dan juga sistem koordinasi badan. Dua lah ya kelas. Sistem endokrin dan sistem saraf terlibat. Sistem apa tu? Ya, sistem koordinasi badan dan sistem endokrin. Sistem saraf semua terlibat kan? Apakah fungsi kelenjar endokrin yang terlibat? Maksudnya si adrenalina lah ni ya. Apa fungsi dia ketika keadaan di atas? Mempercepatkan kadar degupan jantung. Apa lagi? Dalam Raja 6 yang ada kaitan dengan sekarang ni lah ketika dikejar anjing.
meningkatkan degupan jantung. Apa lagi? Menyiapkan kita lebih laju, itu automatically tak payah. Itu gerak balas lah. Kalau menyiapkan kita bergerak lebih laju, berlari lebih laju, itu adalah gerak balas. Okey, dia minta apakah fungsi ketika ini kelenjar adrenal. Meningkatkan metabolisme, jawapannya sini, dan meningkatkan degupan jantung. Apa lagi? Yang itulah fungsi awal-awal tu, cuba tengok. Meningkatkan kadar pernafasan. Okey, meningkatkan kadar pernafasan. Itulah yang nota sistem endokrin tu cakap. Hormon yang dirembaskan adalah hormon adrenalina, si adrenalina. Okey, cikgu ulang koordinasi badan yang terlibat ketika kamu dikejar anjing. Apa yang berlaku adalah kamu berlari dengan laju, degupan jantung kamu meningkat, kan? Okey, jadi sini ada dua gerak balas ni. Sistem saraf kamu terlibat juga. So, dia kata sistem apa yang terlibat? Sistem endokrin. Sistem endokrin tu sistem kelenjar lah tu, endokrin, dan sistem apa? Sistem saraf. Sistem saraf. Dua sistem. Okey. Jadi sebab apa kamu punya otot terlibat, kamu punya ni kan? Okey, semua sini bekerjasama sebab rangsangan melihat anjing, maklumat dihantar kepada sistem saraf pusat. Lepas tu sistem saraf pusat mentafsirkannya agar berlari dengan cepat. Okey, jadi ada rangsangan jugalah, sistem saraf pun terlibat. So kamu bertambah kamu berdegup jantung berdegup kencang, sistem pernafasan kamu meningkat akibat daripada hormon adrenalina. So ada dua yang terlibat sini ya kelas, sistem saraf dan juga sistem endokrin. Apakah fungsi kelenjar endokrin ketika dalam situasi tersebut, situasi sekarang? Jadi dia meningkatkan pernafasan, degupan jantung, degupan jantung. Lagi apa? Meningkatkan tekanan darah. Ada kaitan ke tekanan darah? Ada kaitan dengan tekanan darah. Kita tengok apa lagi yang ketika dikejar anjing tu. Cuba tengok notanya tu. Tekanan darah tiada kaitan. Okey, degupan jantung ada. Kadar pernafasan meningkat. Metabolisme pun meningkatlah. Boleh boleh terbakar lemak-lemak yang lama ni ketika dikejar anjing. Okey, apakah hormon yang dibebaskan? Adalah hormon adrenalina. Okey, kita teruskan dengan soalan nombor 3. Okey, jadi disuruh kamu namakan kelenjar R dengan S. Jadi kelenjar R ya. Jadi bukan hormonnya, jadi kelenjar. Jadi mesti ada perkataan kelenjar tiroid. Jadi S adalah kelenjar pankreas. Okey, begitu cara cikgu belajar supaya kita betul ejaan dia. Okey. Hormon yang dirembaskan oleh hormon R adalah hormon tiroksina. Tak payah lagi tulis hormon kan, sebab di atas sudah ada hormon. Hormon S adalah hormon insulin. Okey, apakah fungsi hormon ini? Cikgu suruh kamu hafal ni, tiroksina. Tiroksina ni dia mengawal metabolisme badan, kawal metabolisme badan. Insulin ni kawal aras glukosa. Lagi senang lah begini kan, kawal aras glukosa dalam badan. Tapi siapa yang pandai itu, kamu boleh cakap lah, menukarkan glukosa kepada glikogen. Itu yang okey sikit. Lagi selamat inilah kawal aras glukosa dalam badan. Apa jadi kalau R dengan S ni kurang? R tu thyroid kan, S tu pankreas. Tengok tu cikgu pun ada perkataan kelenjar. Tak payah kelenjar kalau pankreas, Okey, R. Apa fungsi R kalau dia kurang? Metabolisme kan dia kawal. Jadi kita akan metabolisme kita rendah. Metabolisme rendah. Okey, apa jadi kalau S kurang? Dia tidak inilah aras glukosa kita meningkat. Itu kita jadi kencing manis tu. Aras glukosa darah atau badan aras glukosa meningkat. Okey, penyakit kencing manis. Jangan kamu cakap apakah kesan kekurangan hormon S? Kencing manis. Itu nama penyakit ya. Jadi pertama aras glukosa, aras gula dalam badan kita meningkat. Sebab dia tanya apa kesan, apa jadi kalau dia kurang. Okey? Okey, seterusnya kita pergi kepada ni cikgu bincangkan siap begini ya. Nah, ceritakan satu masalah yang mempengaruhi kehidupan dan rawatan yang dilakukan untuk seorang lelaki itu
telah berkahwin disahkan kekurangan hormon T. Hormon T tu apa? Hormon T. Oh, hormon testosteron lah kan. Apakah nyatakan satu masalah yang mempengaruhi kehidupannya dan nyatakan rawatan. Jadi ini kebat juga lah ni. Masalahnya adalah ciri sekunder kelakiannya terjejas, akil baliknya terjejas. Okey. Jadi apa yang perlu dia lakukan? Berjumpa dengan pakar sakit tuan. Okey, pakar sakit tuan ya, sebab dia lelaki kan, jadi pakar tuan lah, bukan pakar puan. Okey. Okey, nyatakan lokasi kelenjar R. Lokasi di hadapan trakea. Bukan di dalam trakea. R ni adalah di hadapan trakea. Okey, cikgu ulang, di hadapan trakea ya. Okey, seterusnya. Oh, ini soalan mana ni? Oh, ini soalan esei ya. Kita tengok cara jawab soalan esei. Okey, nyatakan 4 ciri hormon. Cikgu cakap saya. Nyatakan 4 ciri hormon merangsang fungsi tisu atau organ, dirembaskan dalam kuantiti yang sedikit, tak payah banyak-banyak hormon ni. Kesannya jangka masa panjang dan lama. Hormon ni memang jangka masa panjang dan lama. Gerak balas sangat perlahan. Dirembaskan hari ni, mungkin fungsinya 10 hari akan datang. Macam tu lah ya, hormon ni memang perlahan ataupun beberapa jam lepas tu baru ni. Okey, sekarang ni kita cuba tengok soalan SPM biasanya keluar begini ya. Ini adalah membina konsep. Okey, cikgu terangkan, kamu dengar ya. Okey. Okey, Raja 8 ni dibagi dalam kamu lah kan. Kelenjar endokrin, bla bla bla. Ada adrenal, ada pankreas, pituitary, ovari. Jadi ini kita tahu kelenjar endokrin. Apakah maklumat? Nyatakan satu maklumat yang kamu boleh tulis, yang kamu boleh faham tentang Raja 8. Jadi senang saja. Ulang saja balik. Kelenjar, ulang balik ya sejak maklumat kan. Jadi kelenjar, pituitary, ovari, adrenal, pankreas ialah contoh. Mesti ada perkataan ni, ialah contoh kelenjar endokrin. Senang kan dapat satu markah? Dia ulang balik apa semua ni maklumat dalam soalan, baru kamu cakap ialah. Nyatakan 2 ciri sepunya. Okey, ciri sepunya ni maksudnya apakah yang dimiliki oleh ciri-ciri kelenjar endokrin? Kamu ambil yang fungsi hormonal. Jangka masa panjang untuk dia bergerak balas kan? Gerak balas perlahan. Inilah ciri-ciri sama bagi semua kelenjar ni. Gerak balas perlahan. Apa lagi? Mempunyai organ sasaran yang tertentu kan? Kalau kelenjar-kelenjar ni dia ada organ sasaran tertentu. Macam pankreas di situ kan. Kalau ovari di tempat tu. Macam tu dia ada organ sasaran. Nyatakan contoh lain. Dia bagi kamu 4 siap kan di atas tu. Jadi contoh lain yang tiada di atas itu adalah testis. Sama apa lagi yang di atas yang tiada? Pituitary, adrenal, pankreas, ovari. Kan diorang ada 6 orang kan semua diorang. Apa lagi yang tiada situ tu? Pintu, tingkap. Oh, thyroid. Thyroid yang tiada kan. Jadi bolehlah tiroid pun atau kelenjar tiroid. Okey. Bukan contoh. Jadi dia sengaja bagi soalan bukan contoh kelenjar endokrin. Jadi sistem saraf lah kan. Sistem saraf. Yang terbalik kepada endokrin adalah sistem saraf. Hubung kait ciri sepunya dengan konsep sebenar. Ini susah sikit. Jadi kamu kena ulang balik ciri sepunya ni, baru kamu hubung kait dengan konsep sebenar. Jadi tenang saja, ulang balik soalan. Kelenjar endokrin ialah begini ya kelas. Kelenjar endokrin ialah bla 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 bla. Ulang balik 2 ciri sepunya tu. Ulang baliklah. Kelenjar endokrin ialah, kau ulang balik. Tapi bukan tulisan ulang balik ya. Ulang balik ciri sepunya, iaitu siapa yang tak tengok video cikgu tak boleh jawab lah ni. Kelenjar endokrin ialah kelenjar yang mempunyai jangka masa panjang dan gerak balas yang perlahan. Itulah. Okey. Ulang balik ciri sepunya. Tapi tajuknya di depan. Kelenjar endokrinnya di depan. Kelenjar endokrin ialah, ulang balik ciri sepunya, kelenjar yang mempunyai jangka masa panjang dan gerak balas yang perlahan. Okey, kita teruskan kepada soalan nombor 5, soalan last. Nyatakan kesan akibat kekurangan dan kelebihan ADH dengan thyroxina. Okey, kesan kekurangan ADH, penghasilan urin berlebihan. Kalau ADH berlebihan, sakit kepala pening. Thyroxina,
Kalau kurang, kadar metabolisme kita rendah. Kalau berlebihan pun hormon tiroksina, kita punya metabolisme tinggi. Aktif betul kita kalau maksudnya metabolisme tinggi ya. Okey, kita tengok soalan yang melibatkan penyelesaian masalah. Seorang perempuan menghadapi masalah bengkak di leher akibat masalah kelenjarnya sejak 19 tahun lagi. Aduh, kesian. Okey, sejak berusia 19 tahun lagi. Apakah masalah tersebut? Okey, kalau mengenal pasti masalah dalam soalan itu adalah dalam jawapannya. Apakah masalah dia adalah pembengkakan leher akibat masalah pada kelenjar. Okey. Nyatakan punca masalah tersebut. Jadi apakah punca? Ini baru masuk kepada poin lah. Okey, mari kita bincangkan. Okey, kalau ada keluar soalan begini, jangan risau. Masalah ini kalau mengenal pasti masalah adalah daripada soalan, iaitu pembengkakan leher. Okey. So kita tengok soalannya tadi tu ada di dalam atas, bahkan kejap. Okey, nampak ni? Di situ ada soalannya kan, pembengkakan leher akibat masalah. Jadi kita boleh ambil daripada soalan ni adalah dia punya penyertaan masalah. Mengalami pembengkakan leher akibat masalah pada kelenjar. Okey. Ambil ya daripada soalan, dapat sudah markah percuma 1 markah, iaitu mengenal pasti masalah tersebut. Okey, seterusnya terangkan punca masalah tersebut. Kekurangan hormon tiroksina. Jadi ulang balik ya, cikgu ulang balik. Pembengkakan leher pada inilah pembengkakan leher akibat akibat masalah kelenjar. Tak payah lagi cakap kelenjar apa ya, di sini kelenjar saja. Apakah fungsi tersebut? Kelenjar tiroid kurang keluarkanlah, maksudnya rembeskannya ya. Kurang rembeskan hormon tiroksina. Okey, so itu sudah masuk kepada poin lah sains. Kalau ndak hafal apa masalah bengkak leher ni akibat daripada hormon tiroksina yang bermasalah, kamu tak boleh jawab tu. Okey, nyatakan 2 kaedah menyelesaikan masalah ini. Okey. Macam mana? Kita bukan doktor, jadi apa yang kita boleh buat adalah apa kamu rasa? Okey, mengambil ubat-ubat seperti obat hormon, melakukan pembedahan, kemungkinan akan menyebabkan barah dan kesukaran bernafas. Jadi, nyatakan 2 kaedah. Jadi, kaedah pertama sekali adalah ambil ubat-ubatan mengikut nasihat doktor. Pertama sekali, kalau cikgu lah, jumpa doktor. Doktor akan ambil obat yang boleh untuk mengurangkan dia punya masalah. Itulah obat hormon, dinamakan obat hormon. Kedua, pembedahan. Mungkin pembedahan. Okey, bagi membuang barah, bagi buang dia punya barah. Kita anggap sebagai barah tu ya, yang besar di situ. Dan menyebabkan kesukaran bernafas. Jadi kena buang barah tu sebab dia akan menyebabkan dia kesukaran bernafas. Jadi inilah nyatakan 2 kaedah penyiasatan tersebut, tapi kita ada bagi sebabnya. Jumpa doktor agar doktor dapat memberitahu apakah obat hormon yang sesuai untuk dimakannya. Itulah ayat. Kita buat ayat sendirilah kan. Boleh buat poin-poinnya. Pembedahan perlu dilakukan agar mengelakkan barah itu makin parah dan menyebabkan dia sukar bernafas. Okey, cikgu ulang. Pembedahan perlu dilakukan agar dapat membuang barah tersebut supaya tidak merebak lebih teruk dan menyebabkan dia kesukaran bernafas. Okey kelas, selamat mencari jawapan. Cikgu sudah bagi jawapan ni, tinggal setiap kamu tengok cikgu punya YouTube ni.